Pagi ini saya bertemu pula si cantik manis. Membaca adalah gedung ilmu, semakin dituntut tidak akan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sawah Datuk Mersing. Kod sekolah saya ialah JBA 4005. Nama saya Auni Wafika binti Yusak dan saya berusia 12 tahun. Rakan-rakan, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik. Untuk pengetahuan kawan-kawan, pada tahun 2020, saya telah dilantik sebagai pengawas pusat sumber. Dan kini, saya telah menjadi ketua pengawas pusat sumber. Saya gemar membaca buku dan menonton televisyen. Di sini, saya ingin memberi ulasan tentang buku yang saya baca. Buku kecil ini bertajuk Debu Hiroshima, hasil karya pengarang yang sangat dikenali iaitu Osman Putih. Beliau dilahirkan pada tahun 1944 di sebuah kampung bernama Kampung Kuala Sungai Baru, Melaka. Jumlah muka surat buku ini ialah 121 muka surat. Berbalik kepada cerita yang dibaca, Debu Hiroshima ini mengisahkan tentang beberapa orang anak Melayu yang terkena serangan bom di Hiroshima. Tetapi mereka selamat. Sesungguhnya bandar Hiroshima tenang, aman dan indah. Rakan-rakan, tahukah anda apakah yang terjadi pada masa itu? Pada pukul 8.15 pagi, tanggal 6 Ogos 1945, seorang anak Melayu bernama Abdul Razak bin Abdul Hamid sedang berada di bilik kuliah Universiti Hiroshima. Tiba-tiba, satu pancaran cahaya yang amat terang membelah cahaya matahari. Sedetik kemudian, bangunan universiti ranap dan Abdul Razak tidak sedarkan diri buat seketika. Setelah sedar, dia bersama-sama dengan Pangeran Yusuf, seorang pelajar dari Brunei, keluar daripada runtuhan itu. Apakah yang dilihatnya di luar? Sejauh mata memandang, tiada apa-apa yang tinggal. Seperti padang jarak, padang terkukur. Banyak bangunan ranap menyembah bumi. Manusia hangus di sana sini. Orang yang hidup pula tidak serupa seperti manusia. Kulitnya menggelupas dan kelihatan daging merah. Terdengar jeritan meminta tolong di sana sini dan ada yang meminta air. Abdul Razak dan rakannya mengambil air sungai lalu memberi minum kepada mangsa. Malangnya, air sungai sudah beracun ini menyebabkan kematian. Abdul Razak dan rakannya berasa sangat bersalah kerana telah menyebabkan kematian. Bermula dari detik itu, Abdul Razak mengalami pengalaman pahit, sedih dan dahsyat. Mulalah dia mengumpulkan debu-debu kehidupan teman-temannya dan orang-orang yang dikenalinya di samping menolong dan menyelamatkan mangsa-mangsa lain. Suasana di hospital juga sama seperti tempat-tempat lain. Mangsa ledakan bom atom ada di mana-mana. Mayat manusia bergelimpangan di sana sini dan ada beberapa hari kemudian, kebanyakan mayat sudah berbau. Rakan-rakan, inilah satu kisah dahsyat yang ngeri, sedih, pilu dan penuh linangan air mata. Dalam keadaan inilah anak Melayu ini tegak dan terus hidup. Abdul Razak menjadi salah seorang saksi betapa sedihnya peristiwa di Hiroshima. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah pentingnya kita hidup aman damai tanpa peperangan dan hidup
dan terus hidup untuk membangunkan negara atau diri setelah menempuh bencana. Kawan-kawan, apakah yang terjadi seterusnya kepada rakyat Malaysia di Hiroshima? Saya cadangkan kawan-kawan mencari buku ini dan membacanya kerana banyak pengajaran di dalamnya. Selain itu, anda perlu membaca buku ini kerana kisah ini merupakan kisah benar yang pernah terjadi pada suatu masa dahulu dan menjadi sejarah dunia. Di sini, saya ingin mencadangkan agar buku ini diterbitkan semula dengan kulit buku dan ilustrasi yang menarik untuk menarik minat pembaca. Anda perlu membaca buku ini kerana ia merupakan kisah sejarah yang tidak akan berulang dengan kisah yang sama. Sekian, terima kasih.